أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نفتتح هذا المجلس بقراءة سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أحييكم بتحية الإسلام، تحية الإسلام السلام وتحية أهل الجنة، فسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وصحبه لمن اهتدى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا ويسر علينا، افتح لنا فتوح العارفين ووفقنا توفيق الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada malam ini kita masih lagi dapat berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, suatu tempat yang Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan as-sakinah, ketenangan. Allah Ta'ala memberikan rahmatnya kepada orang yang berkumpul dan juga orang yang menuntut ilmu dalam rumah Allah Subhanahu wa ta'ala ini, ditemani ataupun didoakan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga disebut namanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga-moga kita semua dapat menjadi golongan yang sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita semua istiqamah dalam melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita masih lagi membincangkan berkenaan dengan maudhu' at-tayammum, tajuk tayammum. Di antara asbab ataupun di antara sebab yang mengharuskan tayammum, yang pertama iaitulah faqadal ma', ketiadaan air. Bila mana tidak ada air, Allah Ta'ala mengatakan falam tajidu ma'an, sedang kamu tidak mendapatkan air untuk berwuduk dan mandi, fatayammamu sa'idan tayyiban, maka kamu boleh bertayammum. Dan Nabi mengatakan alaika bis-sa'idi fa innahu yakfika, hendaklah engkau menggunakan debu untuk bertayamum kerana ia memadai untukmu. Nabi kata alaika bis-sa'id, cukuplah, memadailah menggunakan debu tadi itu. Yang mana tuan-tuan, ketiadaan air ini ada 3 situasi. Yang pertama, memang yakin tidak ada air, yakin tak ada air, memang tahu dah, memang kita yakin satu kawasan tak ada air,
Tak ada, memang tak ada, yakin. Yang mana yang ni dia boleh bertayamum tanpa dia perlu mencari. Memang yakin, tak ada air, memang yakin sungguh. Memang kita panggil musim kemarau, musim air tak ada, musim panas sebagainya. Kan? Jadi memang air tak ada. Yang ni memang tidak perlu mencari air. Yang kedua, kemungkinan ada air. Mungkin ada air, berasa ada air, mungkin. Yang mana sekiranya seseorang yang ketiadaan air tetapi merasa kemungkinan akan ada air, boleh jadi air mari masuk lepas ni, ataupun orang mari hantar lori ke, ataupun beberapa tanda yang akan hujan lepas ni ke, yang menunjukkan dia mungkin mendapatkan air sebelum habis waktu sembahyang. Contoh, dia mendengar bunyi guruh, bunyi kilat. Yang mana biasa kalau dengar bunyi kilat ni maknanya tengok nak hujan lah tuan-tuan, ataupun dia tengok awan gelap dan sebagainya. Ataupun berita kata lepas ni air masuk, air akan berjalan seperti biasa. Jadi dalam keadaan ini dia kena usaha cari air. Dia kena usaha cari air yang mana sekeliling kawasan dia itu melebihi 2.5 km. Dia kena cari air kawasan sekitar dia lebih daripada 2.5 km. Baik, dia kena carilah tuan-tuan, mana sekadar itulah 2.5 km. Ataupun dia tunggu sehingga akhir waktu solat. Dia tunggu mana nak dekat habis lah, kita panggil akhir-akhir waktu solat itu. Katalah lagi baki ada beberapa minit saja lagi, yang mana memang air tak ada juga, maka dia bertayamum. Sebab yang mana kalau orang yang kemungkinan ada air ni, kena dia tunggu dulu, jangan tayamum lalu, kena tunggu dulu, pasal memang kemungkinan itu ada. Yang ketiga tuan-tuan, yakin ada air di kawasan sekitar. Yakin ada air di kawasan sekitar dia, maka sekiranya seseorang itu tidak ada air padanya, tapi dia yakin air kawasan sekitar ni ada, umur dia memang tak ada lah, tapi kawasan sekitar dia ada, dia yakin ada, dia kena cari dulu. Dia kena cari dulu kira-kira sekitar 6,000 langkah. 6,000 langkah pergi cari dulu. Jika air masih tak ada, maka bolehlah dia bertayamum. Jadi ini 3 situasi yang mana kita kena lihatlah bagaimana tak ada air tu. Yang pertama, yakin tak ada air, ini tayamum terus. Yang kedua, kemungkinan ada, dulu. Pergi cari dulu 2.5 km. Tak ada juga, tunggu sekejap sampailah memang kita panggil tak ada air sungguh, kita tayamum. Dan yang ketiga, yakin ada air kawasan sekitar kita, kena cari dulu. Yang mana 7,000 langkah, 6,000 langkah tuan-tuan. Kalau tidak ada, barulah bertayamum. Kemudian kita lihat yang kedua, air tak cukup. Air ada tapi tidak mencukupi. Yang mana jika tidak mempunyai air yang mencukupi untuk wuduk atau mandi junub, maka boleh berwuduk atau mandi dengan air tersebut, boleh. Dia boleh menggunakan air yang dia ada dan basuh anggota yang dapat dengan air tersebut sahaja. Air tak cukup mana? Telefon hilang. Telefon ada, line tak ada. Baik. Jadi walaupun air tadi tidak cukup, maka dia boleh mengambil setakat mana yang dia mampulah. Setakat mana yang dia mampu untuk menggunakan air tadi, sama ada berwuduk ataupun dia mandi dengan air yang ada itu. Kemudian hendaklah dia bertayamum. Lepas tu barulah dia bertayamum. Tayamum untuk bahagian-bahagian yang tak terkena air. Ini berdasarkan Allah Ta'ala mengatakan fattaqullaha mastata'tum.
takutlah kamu kepada Allah sekadar yang kamu mampu. Setakat mana kita boleh. Yang mana takwa ni Allah Ta'ala kata setakat mana kita boleh mampu setakat tu. Jadi setakat tu kita boleh ambil air, setakat tu lah kita guna air tu. Yang lebih tu kita bertayamum. Dan Nabi SAW mengatakan, wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Nabi kata, apabila aku perintahkan kepada kamu untuk melakukan suatu perkara, Nabi kata, lakukanlah sedaya upaya kita, setakat kita mampu, sedaya upaya kita. Yang kita mampu, kalau Nabi suruh kita baca Quran, setakat mana mampu baca Quran, buatlah. Kan ni Nabi suruh baca Quran, dia mampu baca tapi tak baca, itu masalah. Kurang-kurang dia mampu baca satu muka surat. Ada orang mungkin takwa lebih 2 muka surat. Ada orang iman dia kejap, 3 muka surat. Ada orang iman dia mantap, sejuzuk baca. Sejuzuk baca. Ada orang ni iman Masya Allah lagi hebat, satu Quran tu baca, mana tahu. Maknanya dia boleh baca 30 juzuk. Jadi berdasarkan apa yang kita mampu, fa'tu bihi mastata'tum, apa yang kamu mampulah, sedaya upaya kita. Sedaya upaya, mana Nabi suruh buat ni, kita jangan tak buat, kita buat sedaya kita mampu. Kita katalah kita mampu nak menderma, paling banyak kita mampu RM5, derma RM5 paling banyak, setakat kita mampu. Orang lain mungkin dia mampu RM100, dah gaji RM5,000. Tak ada salah lah. RM5 tu sikit lah bagi dia, patut bagi lebih lagi. Ada orang gaji dia mungkin RM10,000. Orang ni kena bagi banyak lagi lah kalau boleh. Jadi berdasarkan fattaqullah mastata'tum, dan juga fa'tu minhum mastata'tum, apa yang kita mampu kita buatlah tuan-tuan. Jangan kita tak buat benda yang Nabi suruh kita buat ni. Hari ni tuan-tuan, antara Nabi suruh apa? Mari masjid. Nabi suruh mari masjid ke Nabi tak suruh mari masjid? Nabi suruh. Perintah Nabi tuan-tuan banyak, Nabi suruh mari masjid ni. Bahkan Allah Ta'ala pun suruh mari masjid. Allah pun suruh, Nabi suruh. Jadi bila Nabi suruh ni, kita buat sedaya kita mampu. Ni, fa'tu minhum mastata'tum, sedaya mana yang kau mampu, mari masjid ni, cuba buat. Jadi orang yang ada kereta ni mampulah mari. Ada kereta pun ada. Orang duduk di pulau tuan-tuan boleh mari semayang, naik sampan pergi masjid, balik melintasi lautan pula, balik rumah. Dia boleh. Setakat dia mampu, dia boleh mari dengan tu. Ada orang tu mungkin berenang, mari sini nak berenang, daripada belah ni mari belah ni berenang. Mana tahu nak semayang, dia mampu buat. Tapi kita ni rasa ada kemampuan belaka. Kalau tengok gaya kita ni ada kemampuan. Rumah kita di kawasan masjid ni pun banyak, ada kemampuan. Ada kereta, ada motor. Nak kata kita sibuk sangat-sangat sampai ke malam pun tidak. Dalam rumah tengok TV je tuan-tuan. Jadi kat mana yang Nabi suruh buat ni kita tak mampu buat? Kat mana? Oleh sebab itu, pada hari ni kita kena banyak-banyaklah mencari peringatan dan juga muhasabah diri kita ni. Kita kena ajak kawan-kawan kita, kawan kampung kita sebagainya, untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi kita nak menambahkan ilmu, dan mendapat pahala yang besar, ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala ini. Yang ketiga tuan-tuan, sebab kita bertayamum ni kerana apa? Kerana cuaca yang terlalu dingin, cuaca yang terlalu sejuk. Bila mana cuaca yang terlalu sejuk ataupun dingin, penggunaan air yang boleh memungkinkan ataupun boleh menyebabkan kemudaratan. Sejuk ni, air ni bahaya. Yang mana nak panas pun tak boleh. Jadi boleh bertayamum.
Berdasarkan satu riwayat daripada Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Amr bin Al-As ni tuan-tuan, Nabi hantar dia pergi ke Mesir. Nabi hantar dia menyampaikan ilmu, pergi ke Mesir jauh. Muaz bin Jabal Nabi hantar ke Yaman. Tengok Nabi ni menghantar para sahabat-sahabat Nabi, mereka pergi mengajarkan Islam. Jadi kata Amr bin Al-As, dimeriwayatkan, ihtalamtu fi lailatin baridatin fi ghazwati dhati sulasil. Aku telah bermimpi pada suatu malam yang sejuk, yang dingin, ketika berlakunya perang Zatus Salasil ataupun Zatus Sulasil. Malam tu mimpi. Ketika perang ni, malam tu mimpi kata. Jadi kata dia, fa ashfaqtu in irtasaltu an ahlik. Aku bimbang jika aku mandi ini, yang mana aku akan mendapat mudarat. Jadi malam tu malam yang sejuk, cuaca yang sejuk. Jadi kata Amr bin As, aku bimbang kalau aku mandi ini dapat mudarat. Pasal dia bermimpi, bila mimpi wajib mandi. Lalu dia bertayamum. Dia bertayamum, summa sallaitu bi ashabi subhan. Dia ambil tayamum dan dia solat subuh bersama dengan para sahabat Nabi. Selepas daripada itu, fadzakaru zalika lin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dia pun pergilah jumpa Nabi. Dia khabar ke Nabi bahawasanya sekian-sekian semalam, sekian-sekian yang dia berwuduk, dia mengambil tayamum menggantikan dia mandi menggantikan mandi wajib tadi tu. Dia mandi, dia bertayamum menggantikan mandi wajib. Lalu kata baginda, wahai Amr, adakah engkau bersolat dengan sahabat-sahabatmu sedangkan kamu berjunub? Nabi tanya dia. Sallaita bi ashabika wa anta junubun? Kamu salat bersama sahabat-sahabat kamu dalam keadaan kamu sedangkan kamu berjunub? Lalu dia bagi tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa akhbartuhu billadhi mana'ani min al-ittisali. Yang mana dia bagi tahu Nabi, ya Rasulullah, nak mandi lagu mana? Malam sejuk. Kalau mandi ini bimbang ada mudarat. Bagi tahu Nabi yang mana menghalang, yang mana kalau mandi ini menghalang dia daripada bila mandi ni dia akan kena mudarat dan menghalang daripada untuk mandi. Jadi, dan juga Amr bin Al-As dibaca ayat Allah Ta'ala. Dibaca ayat Allah Ta'ala, la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Diingat satu ayat Quran mengatakan, la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Jangan kamu membunuh diri sendiri, sesungguhnya Allah sentiasa mengasihani kamu. Jadi sahabat ni tuan-tuan, bila disebut ayat ni, dia kata ke Nabi, dia tayamum menggantikan mandi junub tu, dibaca ayat ni, kemudian Nabi tertawa. Fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi tertawa dan tidak mengata apa-apa. Walam yakul syai'an, Nabi tak kata apa, menunjukkan bagaimana Nabi mengakuilah, iqrar boleh bertayamum menggantikan mandi wajib tadi sekiranya cuaca yang sangat sejuk menyebabkan kemudaratan pada tubuh badan kita. Kan? Jadi bila bertayamum ni tuan-tuan, jangan pula pergi berguling. Ada orang ni faham, Ustaz, kalau kita mandi wajib ni nak ganti dengan tayamum ni, kita pergi berguling ke mana? Guling atas tanah. Tayamum berguling-guling lah. Ambil tayamum macam biasa. Dia anggota tayamum ni dua je. Kan? Tayamum ni dua saja, iaitulah muka dan tapak dan tangan kita. Jangan pergi berguling dalam tanah, pusing kan. Dia ingat tayamum gitu. Bukan sebagai mandi pasir tu kan. Ganti dengan tayamum. Jadi ini yang kita lihat bagaimana boleh bila mana ada halangan, iaitulah cuaca yang terlalu dingin. Yang keempat tuan-tuan, iaitulah sebab luka ataupun sakit. Luka ataupun sakit yang menjadi mudarat apabila terkena air.
Jika yang berhadas itu luka atau sakit dan penggunaan air hanya akan menambahkan penderitaannya. Kalau guna air kau berat nyakit dia. Nyakit luka pula tak boleh kena air. Kalau kena air berat lagi, nanah. Ataupun menyebabkan luka atau penyakitnya lambat sembuh. Kalau kena air lambat sembuh, dia kata, doktor kata lambat sembuh. Yang ni pun tuan-tuan, dia boleh bertayamum untuk wudu ataupun mandi wajib. Boleh. Boleh dia bertayamum untuk wudu ataupun mandi wajib berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawasanya mengatakan kharajna fi safarin, satu hari kami keluar bermusafir. Kata Ibnu Abbas ni, satu hari kami keluar bermusafir, fa asaba rajulan minna hajarun fashajjahu fi ra'sihi. Lalu salah seorang daripada kami ni telah dihempak batu. Kena batu, dihempak batu, kemudian ni menyebabkan kepalanya berdarah. Fashajjahu fi ra'si, darah kepala. Darah hanya kepala ni. Kemudian summah tadama, kemudian dia telah bermimpi. Dia telah bermimpi. Fasa'ala ashabahu, maka bila mana dia dah cedera tuan-tuan, cedera kepala dia ni, kemudian dia bermimpi pula. Kan mimpi ni bukan kita boleh halang, mimpi nak mari mimpi. Lalu dia bertanya kepada sahabat-sahabat dia. Dia tanya, hal tajiduna li rukhsatan fit tayammum, adakah pada pendapat kamu ni, adakah saya mendapat keringanan untuk bertayamum? Boleh tayamum tak ni? Dia tanya sahabat-sahabat dia, lagu mana pandangan kamu, aku ni boleh tayamum ke tak? Dalam keadaan dia luka, tapi dia bermimpi, kena mandilah tuan-tuan. Lalu para sahabat menjawab, para sahabat-sahabat tadi menjawab, faqalu ma najidu laka rukhsatan, kami tidak melihat kamu ni mendapat keringanan. Yang mana wa anta taqdiru 'alal ma', yang mana kamu ni boleh mampu menggunakan air. Sahabat kata tak boleh tayamum, pasal kamu ni mampu, awak ni mampu menggunakan air, boleh. Kata sahabat Nabi yang lain tadi tu. Lalu kawan ni pun tuan-tuan, oleh kerana kawan dia kata kena mandi ya. Ni mandi lah tuan-tuan, mandi. Mandi wajib lah kan. Kawan dia kata tak boleh tayamum, kena mandi. Kena mandi juga pasal mampu kena air. Bila dia mandi tuan-tuan, mati lepas tu, meninggal dunia. Bila dia mandi mati, pasal dia luka banyak ni. Dan bila mana kami ceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, famata falamma qadimna ala nabi sallallahu alaihi wasallam ukhbira bidzalika, bagi tahu ke Nabi kata apa? Qataluhu, Nabi kata mereka telah membunuhnya. Qatalahumullahu alla sa'alu, Nabi kata kamu telah membunuhnya, mereka telah membunuhnya, pasti Allah juga akan membunuh mereka. Suatu kita panggil apa? Satu gertakan, bukan hukuman. Bukan Nabi suruh bunuh kawan ni, tidak. Bukan kata Nabi kata Allah akan bunuh, tidak. Satu kita panggil apa? Satu gertak lah daripada Nabi SAW. Yang mana mereka telah membunuhnya, pasti Allah akan bunuh mereka juga. Maknanya bukan hukuman itu, gertakan saja. Lalu Nabi mengatakan, ala sa'alu idza lam ya'lamu, tidakkah patut mereka tanya dulu? Sepatutnya tanyalah jika tidak tahu, patut tanya dulu. Kalau tidak tahu, maka Nabi mengatakan fa inna shifa'ul 'i as-su'al, Nabi kata ubat jahil ni kena tanya. Ubat jahil ni apa? Tanyalah tentang ubat dia. Ubat, kalau ubat ni nak sembuh lah, nak sembuh daripada demam, ada ubat dia. Makan penedar ke apa, nak sembuh daripada kecil mani, mungkin ada ubat dia. Kolesterol darah tinggi sebagainya, ada ubat dia. Nak sembuh daripada jahil ni, ubat dia apa? Kena tanya, boleh hilang kejahilan itu. Maka Nabi mengatakan memadai, innama kana yakfihi ayatamammama, Nabi kata cukup ataupun memadai baginya dengan bertayamum dan membalut lukanya. Nabi kata cukup dengan tayamum saja.
wa ya'sir aw ya'sib ala juhihi, kemudian dia baluk luka dia, dia tayamum, dia baluk luka dia, kemudian dia menyapu di atasnya dan membasuh bahagian tubuh yang lain. Dia menyapu di atas balutan itu dan membasuh bahagian tubuh yang lain. Ataupun dia sapu ke atas anggota tayamum tadi, kemudian dia membasuh bahagian tubuh yang lain. Menunjukkan tuan-tuan, ini kita lihat sebab boleh bertayamum, luka ataupun sakit yang menjadi mudarat bila mana kena air, sehingga sahabat Nabi ini mati tuan-tuan. Jadi benda yang kita lihat pentinglah, kena tahu tayamum ini. Yang kelima, terhalang kerana bahaya. Terhalang kerana bahaya, yang mana seseorang terhalang kerana bimbangkan keselamatan dan kehormatan diri. Jika seseorang itu terhalang daripada mendapatkan air kerana adanya musuh ada, nak ambil air tak boleh, Israel di depan tu, lalu ambil air tembok tuan-tuan, kan? Ini Israel jahat sangat ni. Yang mana yang terbaru, mereka telah membunuh seorang pejuang mujahid Islam, iaitulah Yahya Ayyash. Baru saja Ismail Haniyah mati dibunuh, baru 3 bulan ataupun kurang 3 bulan, baru ni mati tuan-tuan, dibunuh di Iran. Mati pula pengganti dia, ketua biro politik Hamas, Yahya Sinwar, seorang mujahid tuan-tuan. Dan kalau tuan-tuan baca kisah dia, memang hebat, dan kita rasa menangis tengok bagaimana hebat dia dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dia sanggup menghalakan dada dia untuk mati, dia tak takut nak mati tuan-tuan. Orang ingat dia bersembunyi dalam terowong, tak ada, mana saya terowong, dalam rumah gitu je. Jadi dibunuh menggunakan drone, kemudian dengan kereta kebak, dalam keadaan dia hampir nak mati tu, dan lagi akak tokak, nak lepas ke drone, dan lagi tuan-tuan. Ni hebat Yahya Sinwar ni, sampai orang buat syair tentang ni tongkat ni, kan, tongkat Yahya Sinwar. Sampai saat akhir dia mempertahankan, lawan dengan Israel. Hebat tuan-tuan. Kita ni tuan-tuan tak dang apa-apa, lawan pun tidak, boykot pun payah, kan? KFC makan pula dah. Kan? Tak ada apa-apa makan, McD makan dah setara dah, tak ada apa-apa dah. Jadi nak cerita ni bagaimana hebatnya mujahid ini. Dia tuan-tuan telah masuk penjara lebih 20 tahun. Dan memang Israel takut sangat kepada Yahya Sinwar, memang dia takut sangat. Pasal dia lah yang paling banyak antara orang yang menggagalkan misi-misi Zionis ni, Yahya Sinwar ni. Sebab tu bila mana Hamas dia tukar Yahya Sinwar ni dengan banduan ataupun dengan tawanan-tawanan ni, bila tukar Yahya Sinwar ni, Israel bimbang dah tuan-tuan. Bimbang sangat. Sebab ni jenis brutal. Jenis kita panggil backhand lebih daripada Ismail Haniyah. Sebab tu dia bunuh terus 3 bulan, baru 3 bulan tak kurang, terus dia bunuh Yahya Sinwar. Jadi nak cerita tuan-tuan bagaimana hebatnya syahid ini. Mudah-mudahan kita semualah kena jadi orang yang macam dia, insya-Allah. Baik. Jadi yang pertama, kalau tadi dia bimbang adanya musuh ataupun binatang buah, bimbang ada binatang buah. Hari ni rimau banyak tuan-tuan. Dijeli ke di mana? Ke di Greek. Harimau banyak hari ni. Maknanya keluar daripada, bukan keluar dah, maknanya makan orang dan sebagainya. Bimbang kat kita. Hari ni ada orang kena makan kaki dah, maknanya harimau lah tuan-tuan, bukan ni harimau. Jadi binatang pun hari ni lapar dah hari ni binatang. So kalau manusia hari ni lapar juga, binatang pun lapar juga hari ni. Jadi berat sangat dunia kita hari ni. Jadi tidak ada keberkatan macam-macam benda-benda yang menimpa dunia kita pada hari ini, tuan-tuan. Baik. Jadi kalau bimbang, contohnya ada binatang buas, ataupun ribut, bimbang ribut, ribut peti, hujan, di Kedah hujan tak berhenti, hujan kemudian berhenti, mari pula hujan. Orang Kedah kata air tak turun-turun.
Naik semua. Naknya baru lepas bersih kena bersih pula rumah. Allah naknya tuan-tuan. Di Kuala Lumpur, bandar Kuala Lumpur habis tenggelam. Jadi Terengganu pun agak-agak mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara dan segala tempatlah tuan-tuan. Baik. Jadi kalau kerana bimbangkan keselamatan diri dan kehormatannya, bimbang keselamatan diri, kehormatan, maruah ataupun kita panggil bimbang orang mari bunuh dia ataupun sebagainya, atau kerana sakit yang menyebabkan tidak boleh bergerak untuk mendapatkan air. Sakit dia tak boleh gerak, nak cari air tak boleh. Hukumnya adalah sama dengan orang yang tidak mempunyai air dan boleh bertayamum. Jadi hukum dia macam mana? Boleh dia mengambil tayamum, menggantikan air tuan-tuan. Kenapa? Ada bahaya tadi tu. Kemudian yang keenam, sebab yang keenam iaitu air cukup untuk minum saja. Air ini untuk minum je, ni contoh, ni je untuk minum. Tak ada air lain tuan-tuan, sebagai contoh. Yang mana jika seseorang itu hanya mempunyai air yang sedikit untuk minumannya ataupun haiwan-haiwannya, yang mana air ada tapi sikit, cukup untuk dia minum ataupun binatang-binatang yang dipelihara minum. Binatang-binatang ini tengok lembu. Baru ni kita cocok lembu. Siapa ada lembu kita cocok tau. Lembu pun kena cocok tuan-tuan. Penyakit apa? MD kenapa? HD kenapa? Jadi kena kita cocok. Maknanya penyakit macam-macam dah kita ni. Macam penyakit daripada mari tuan-tuan. Dapatkan lembu kena cocok. Baik. Dan jika digunakan untuk mengangkat hadas, kalau digunakan air hak sikit ni untuk mengangkat hadas dia dan haiwan-haiwan yang mungkin mati kehausan. Dia dengan binatang dia mungkin mati kehausan, dalam keadaan ini dibolehkan dia bertayamum. Boleh tayamum. Pasal air ini cukup untuk dia dan binatang-binatang saja. Begitu juga jika seseorang itu mempunyai air yang tak mencukupi, ataupun penggunaan air boleh memudaratkannya. Air tak cukup ataupun guna air boleh mudarat, macam kita ceritakan tadi, untuk membersihkan najis di tubuh atau pakaiannya. Air ni ada cukup basuh berok ataupun untuk basuh pakaian dia. Diharuskan ia bertayamum dan bersolat. Harus dia tayamum bersolat, tetapi dia kena qada solat itu. Dia kena mengqada kembali solat itu tuan-tuan. Jadi ni 6 perkara yang kita sebutkan ini yang dibenarkan ataupun diharuskan untuk orang-orang yang tadi mereka bertayamum. Ada 6 perkara tuan-tuan. Baik. Jadi kita ulang balik seringkas. Yang pertama, bila tidak ada air. Yang kedua, bila mana air tak cukup. Yang ketiga, bila mana cuaca terlalu dingin, sejuk. Yang keempat, bila ada luka ataupun sakit. Yang kelima, bila terhalang dengan bahaya, ada bahaya. Dan yang keenam, air cukup untuk minum sahaja. Jadi ini 6 perkara yang boleh kita bertayamum. Dan sebab tayamum diharuskan ini, kenapa? Kerana ketiadaan air atau sukar mendapatkannya. Air tak ada ataupun sukar nak dapatkan air, ataupun air yang ada diperlukan untuk kegunaan segera, atau kemudiannya nak minum tadi, ataupun dengan kita panggil binatang kena bagi minum, ataupun bimbang mendapat kerugian dengan membeli air yang ada. Bimbang juga kerugian dengan membeli air yang ada. Mungkin kita panggil dia ada masalah dari sudut kewangan, nak beli air pun tak mampu. Ataupun bimbang habis waktu solat ketika mencari dan mendapatkan. Bimbang habis waktu solat, nak cari air, jadi bimbang tengok waktu solat pun tak banyak mana. Ketika mencari dan mendapatkan air, maka dia boleh bertayamum. Tidak boleh menggunakan air kerana sakit, dihalang atau ada halangan. Tidak boleh menggunakan air kerana sakit ataupun dihalang atau ada halangan. Baik. Cuma fuqaha tuan-tuan, dia sepakat mengharuskan tayamum untuk orang sakit. Harus untuk orang yang sakit, dan orang yang musafir yang ketiadaan air. Dia bezalah, kena tengok sakit lagu mana lah. Tengok sakit lagu mana. Kalau sakit ni memang boleh kena air, itu kena ambil wuduk lah. Jadi kita cerita ni yang memang sakit yang tidak boleh kena air, ataupun sakit yang boleh memberikan mudarat tuan-tuan. Baik.
Kemudian kita masuk kepada rukun tayamum. Rukun tayamum yang pertama, rukun tayamum ni apa tuan-tuan? Iaitulah rukun tayamum ni berniat ketika menyapu muka. Ni yang pertama. Dia kena niat ketika mana nak menyapu muka dia tadi. Dia ambil debu tuan-tuan, ditepuk debu ni, kemudian dia pun ambil tanah ataupun debu tadi tu, disapu ke muka dia. Dia niat untuk mengharuskan solat atau yang seumpama dengannya. Tidak membadai dengan dia berniat fardu wudu atau fardu taharah, tak boleh. Dia berniat dengan fardu wudu ataupun fardu taharah ataupun mengangkat hadas atau bersih daripada hadas. Jangan dia niat saja aku mengangkat hadas, tak boleh. Kan? Kenapa? Kerana tayamum ni dia bukan mengangkat hadas. Tayamum tuan-tuan, dia bukan raf'ul hadas, dia bukan mengangkat hadas. Tetapi dilakukan kerana apa? Darurat sahaja. Jadi tak bolehlah kita niat ambil wudu, niat wudu ataupun niat taharah ataupun niat mengangkat hadas. Dia mesti niat menggantikan, kita akan cerita nanti. Yang paling sah di sisi Syafi'i ni tuan-tuan ialah tidak disyaratkan menentukan niat. Jadi yang paling sah di sisi Imam Syafi'i tidak disyaratkan menentukan niat. Jika dia berniat secara mutlak, kalau dia niat secara mutlak, dia boleh melakukan sebarang solat fardu yang dikhendakinya. Dia niat secara mutlak, maknanya secara kita panggil mutlak lah, tidak ada kita panggil tidak ada qaid, tidak diikatkan. Dia bebas, mutlak ni dia bebas. Jika dia menetapkan solat fardu, harus dia melakukan sebarang fardu lain atau solat-solat sunat. Tetapi tidak boleh solat fardu jika berniat solat sunat ketika bertayamum atau dengan berniat mengharulkan solat secara mutlak. Tapi kalau dia niat tuan-tuan, dia niat tadi tu dia ambil untuk solat fardu, untuk fardu lah, satu fardu. Dia boleh sembahyang fardu-fardu yang lain. Dan juga boleh sembahyang sunat. Sembahyang jenazah dengan tayamum. Sembahyang jenazah dengan tayamum, menggantikan wuduk lah, boleh boleh. Kalau tidak ada air, boleh menggantikan wuduk tadi tu. Baik. Jadi bila mana dia ambil tadi tu untuk niat solat sunat saja, maka tak boleh dia sembahyang fardu. Tak boleh dia sembahyang fardu. Baik. Niat-niat yang boleh dibolehkan untuk tayamum yang pertama, kita tengok dulu cara niat yang pertama tuan-tuan, banyak cara ni. Yang pertama sekali, niat mengharuskan fardu salat ataupun fardu tawaf ataupun khutbah Jumaat. Kan, niat untuk solat fardu ataupun niat untuk nak tawaf ni kan, nak tawaf ni air tak ada boleh tayamum, ataupun khutbah Jumaat. Khutbah Jumaat yang mana bagi imam memanglah dia kena ada wuduk lah untuk khutbah Jumaat. Contohnya apa? Nawaitu tayammuma listibahati salatil maktubati lillahi ta'ala. Cara niat macam mana? Nawaitu tayammuma listibahati salah. Dia kena ada listibahati salah. Listibahati salatil maktubah, salat fardu lillahi ta'ala, kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Ini mutlak. Dia niat apa dia? Aku bertayamum untuk mengharuskan salat fardu kerana Allah Ta'ala. Listibahati as-salatil maktubati, salat maktubah lah, salat yang difardukan. Maknanya secara mutlak maka dia boleh berlaku lah. Zuhur, subuh semua berlaku. Contohlah subuh, zuhur, asar, kan. Ataupun dia berniat nawaitu tayammuma listibahati salati zuhri lillahi ta'ala. Aku bersaja ke tayamum ni untuk mengharuskan salat zuhur kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dia niat hanya untuk solat zuhur kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Boleh juga. Dia niat gitu, boleh. Kemudian niat untuk tawaf dan juga niat untuk sujud tilawah dan sebagainya kita akan sambung pada kuliah akan datang. Jadi hari ini cukuplah tuan-tuan kita ulang kaji berkenaan dengan sebab-sebab tayamum, dan insya-Allah kita akan ulang balik berkenaan dengan rukun tayamum pada kuliah yang akan datang jika diizinkan oleh Allah Taala. Qul qauli hadza
Wa as'alullah al-azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Fassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما من كرمك يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله.